So ini adalah attachment yang dibagi. So bila kita buka attachment ni menerusi email, ini adalah screenshot file-file yang kita boleh recover. Okay. Hello, Assalamualaikum semua. Selamat datang ke Cikgu Luan. Siapa kira saya Rotan. Saya dah menghilangkan data syarikat guys. So banyak RM5,000 nilai dia. Okay, right. Macam clickbait kan, tapi memang betul. This is the real story. Hari pertama edit macam okay, tapi bila hari kedua tu, bila kita nak access hadis yang lebih kurang macam ni, kalau korang nampak, dia kata lebih kurang your files is corrupted dan sebagainya lah. So macam biasalah, saya ni kan orang kata apa, orang IT kan. Kononnya orang IT kan. So saya akan type kepada Google dan saya search saja how to recover corrupted files, lebih kurang macam tu lah. Dia akan bagi tahu more methods to repair corrupted lah. Lepas tu kita pun pergi tengok the website dan sebagainya. Pun dia kata bolehlah gunakan software ke, ataupun korang boleh tweak dekat dalam Windows files dan sebagainya. Cumanya geng, pengalaman peribadi saya sejak daripada tak silap saya tingkatan 3, tingkatan 4, saya pernah cuba kaedah-kaedah yang ditujukan lah dalam website ni. Tapi jujur saya cakap, satu, tak pernah berhasil. Yang kedua, file tu daripada corrupt jadi double the corrupt. Maksudnya dah tak boleh nak recover dah. Macam biasalah, sebab benda ni pun adalah kaedah yang percuma. Dan kita bukanlah orang kata apa, pakar dalam nak recover file. Sebab dia ada orang-orang yang pakar sahaja yang boleh buat benda-benda macam ni. Bukan sekadar pakar guys, tapi kena ada mesin dia untuk recover benda tu. So apa saya buat, once bila hadis korang dah menerima error-error, contoh macam corrupted ke, unreadable ke, inaccessible, make sure cabut dan letak tepi dulu hadis ni, letak dekat meja ni guys. Jangan buat apa-apa dan pergi terus kepada kedai yang boleh buat data recovery. Bila saya sebut pergi kedai data recovery, saya tak maksud kedai komputer yang biasa. Maksudnya kedai repair PC yang biasa. Sebab untuk buat servis data recovery ni, tak semua kedai komputer yang baiki komputer boleh buat. Dan kebetulan pula saya kenal ada satu servis ni, nama dia Fix and Go. Saya dah guna servis dia dah lebih kurang 3-4 kali, semuanya puas hati. Tapi saya tak pernah guna servis untuk data recovery. Which is bila saya jumpa mereka, macam biasalah, mereka akan check dalam masa 1-2 hari. Yang special yang Fix and Go ni adalah mereka akan beri email dulu yang pertama kalau kita tengok. So mereka akan beri email lebih kurang macam ni lah. DR0087 ni dia punya code name untuk kita punya case lah. Kita punya case code name dia apa supaya senang nak refer dan sebagainya. So dia akan bagi tahu lah, our IT support team has created a ticket bla bla bla, model apa tu semua, apa yang kita bagi. Okay, right. So selang 2 hari kemudian dia akan bagi report ataupun analisis kepada kita lah sebelum kita proceed untuk bayar kan. So dia akan bagi tahu, Assalamualaikum Muhammad Ulwan, Assalamualaikum, kami ada update untuk anda. Berikut yang dilampirkan adalah file dan folder yang kami jadi recover untuk storage anda. Untuk proceed, korang boleh WhatsApp. Okay, so dia ada attach satu lagi HTML. HTML ni dia akan tunjukkan lah barang-barang apa yang kita boleh recover. Yang ini yang paling best lah pada saya. So ini adalah attachment yang dibagi. So bila kita buka attachment ni menerusi email, ini adalah screenshot yang mana sejumlah footage ataupun file-file yang kita boleh recover. Okay, sebenarnya dia boleh recover menerusi satu file ataupun satu folder dan sebagainya. Tapi kalau saya nak ambil semualah, senang cerita. Okay, dan bila saya tanya apa yang rosak kepada Fix and Go tu semua, dia kata saya punya tu melibatkan kerosakan pada logical ataupun bahagian software, bukan pada bahagian fizikal lah. Kalau contoh macam hard disk, ni hard disk bugil ni. Hardware maksudnya yang inilah yang ada moving part. Tapi kalau saya hanyalah sekadar software yang berada dalam sistem ni lah kan. So harga lebih kurang 300-400 lah untuk bahagian software. Tapi kalau bahagian fizikal, Fix and Go kata boleh jadi akan jadi mahal sedikit lah. Tapi saya tak boleh nak bagi anda harga tu semua, sebab harga adalah berdasarkan misal kata capacity, misal kata 1TB, 2TB, 4TB, ataupun daripada segi sistem lah. Contoh macam hard disk ni, hard disk yang kita buat untuk Mac, dan juga hard disk ini misal kata adalah untuk Windows. So different system, so different lah cara nak kata apa, nak recover balik data tu dan sebagainya lah kan. Dan antara benda yang saya belajar daripada Fix and Go, sebab ada satu soalan saya tanya kepada mereka kan, macam mana prosedur umum diorang recover. Okay, pertama sekali, mereka sebenarnya tidak akan recover 100% daripada hard disk kita ni sebenarnya. Maksudnya mereka akan direct copy ataupun mereka akan buat satu image baru, masukkan ke dalam storage yang baru. Kemudian mereka akan recover dalam storage yang baru itu, bukannya dalam hard disk yang asal. Sebab mereka kata kalaulah mereka recover dalam hard disk yang asal, takut-takut macam file tu lagi kita buat kerja, lagi file tu corrupt, lagi susah kita nak recover. So better dia akan buat direct copy image, masuk ke dalam storage yang baru, kita akan recover dalam tu. So nak cakap yang sebenarnya, yang screenshot yang mereka bagi ni sebenarnya adalah datang daripada image.
Dan saya tanya juga kepada pihak mereka, apa yang biasanya rosak kan. Mereka kata biasanya rosak bahagian fizikal. Contohnya kalau macam bahagian fizikal, biasanya kalau macam hard disk tu tengah berjalan kan, kalau korang tengok dekat dalam ni, ada needle, ada jarum kan, ada jarum tu. So bila dia kalau macam dia bergerak macam ni, maksudnya dia tengah write. Dia tengah write tu semua, lepas tu tiba-tiba kita eject USB kita secara tak betul, so dia akan terus masuk ke dalam parking spot dapat. Lepas tu kita on dengan balik sap, nanti dia akan cepat balik. Lepas tu kalau macam eject balik, dia akan jadi lebih kurang macam tu. So menyebabkan orang kata apa, jarum ni dia agak loose, ataupun bila korang on korang punya USB dengar bunyi tu, maksudnya jarum ni sebenarnya dia dah menyentuh disk dalam ni. Yang itu kita tak nak sebenarnya. Sepatutnya jarum ni dia adalah floating, dia macam float dekat sekitar disk tu. So kalau dia dah sentuh, so kita risau disk ni dia akan calar guys, disk ni dia akan calar, lebih kurang macam tu. So bila calar, bahagian fizikal yang rosak, mereka kata kena ganti semua. Bukannya macam kalau macam barang A ni kita ganti dengan spare part B, tak boleh. Kalau macam model ni daripada Transcend, lagi elok kita recover balik spare part daripada Transcend yang model exact. Tu yang agak pricey dan susah sikit lah untuk kita recover. Tapi the moral of the story is that bila berlaku kata apa, corrupt ke, unreadable files, inaccess files ni semua, saya suggest untuk korang tak payah fikirlah pasal aku tak ada duit ke apa tu semua. Sebab korang bayangkan bapak saya dah meninggal 12 tahun yang kebelakang, tahun 2009, dan saya ada hard disk yang gambar dia ada dalam tu. Gambar tu, hard disk tu je ada gambar tu kan. So walau macam mana pun, saya rasa daripada saya buat sendiri dan kemudian file tu corrupt lagi, lebih baik saya hantar kepada pihak yang lebih pakar, which is saya recommend kepada geng-geng yang duduk Bangi, Kajang, Selangor ni semua, boleh hantar terus kepada Fix and Go. Sebab mereka ni memang highly professional. In fact, bila saya tanya korang pakai mesin apa nak recover, mereka kata itu adalah perkara sulit. Nak menunjukkan data recovery ni memerlukan mesin satu, dan yang kedua adalah kepakaran yang sangat-sangat precise lah kan. So kalau korang nak bertanya Fix and Go ni, korang boleh WhatsApp dekat dalam nombor tertera, ataupun email juga dekat email mereka di ruangan description ni lah. Ataupun korang boleh terus pergi ke kedai mereka Fix and Go dekat section 9 Bandar Baru Bangi, right? Ataupun korang boleh layari juga Facebook dan juga IG Fix and Go. So kepada Fix and Go, thank you so much kerana recover saya punya file yang bernilai RM5,000 ini, okay? Dan kepada you guys juga, sila hantar kepada pihak yang pakar sahaja. Kena admit lah, kita bukan pakar. Kita ni pandai-pandai, okay? Itu saja video kali ni. Apa lagi you guys nak tahu berkenaan dengan video editing ke video shooting tu semua, korang boleh roger dalam ruangan komen di bawah. Saya Cikgu Luan. Apa lagi, saya Altan.